Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk Sains Tingkatan 2 KSSM, Bab 8 Daya dan Gerakan dengan subtopik kali ini iaitu 8.2 Kesan Daya, yang mana video kali ini kita akan memfokuskan kepada part 6 Tekanan Atmosfera. Di akhir pembelajaran ini, murid-murid akan dapat menguasai 8.2.7 menerangkan kewujudan tekanan atmosfera dan kesan altitud kepada tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera. Apakah dia sebenarnya tekanan atmosfera ini? Tekanan atmosfera ialah tekanan yang dikenakan oleh lapisan-lapisan atmosfera bumi ke atas permukaan bumi dan semua jasad yang berada di bumi. Okey, jom kita lihat dan kita ulang kaji lapisan-lapisan atmosfera bumi. Okey, daripada gambar rajah ini kita dapat lihat lapisan atmosfera yang paling hampir dengan permukaan bumi ialah lapisan troposfera yang kita dapat lihat ada gambar rajah kapal terbang tu. Okey, di atasnya pula ialah lapisan stratosfera dan lapisan yang berada di tengah-tengah ialah mesosfera. Yang kita lihat pada gambar rajah ini ada meteorit, okey, meteorit and mesosfera. Okey, dan seterusnya di atasnya pula adalah lapisan termosfera yang mempunyai aurora borealis, dan akhir sekali lapisan yang paling atas ialah lapisan exosfera. Yang kita lihat pada gambar rajah ini ada satelit yang sedang mengorbit bumi. Okey, jadi kelima-lima lapisan atmosfera bumi yang cikgu sebutkan tadi adalah keseluruhan lapisan atmosfera bumi. Dan anda telah pun mempelajarinya ketika di Sains Tingkatan 1 pada tahun lepas. Okey, jadi kelima-lima lapisan atmosfera bumi yang tebal ini akan menghasilkan satu tekanan, okey, yang akan dikenakan kepada kita sebagai manusia yang berada di bumi dan juga jasad-jasad yang lain yang berada di permukaan bumi. Okey, jadi inilah dia tekanan atmosfera, yang mana tekanan ini adalah daripada lapisan atmosfera bumi yang tebal yang seterusnya menghasilkan satu tekanan ke atas permukaan bumi dan semua jasad di permukaan bumi. Jom kita lihat contoh-contoh tekanan atmosfera di dalam aktiviti kehidupan harian kita. Gambar rajah ini menunjukkan seorang kanak-kanak perempuan yang comel bernama Bella sedang meminum air minuman daripada sebuah kotak minuman. Okey, dan didapati apabila Bella telah pun menghabiskan air tersebut, kotak minumannya menjadi kemek. Okey, dan bagi menerangkan situasi ini, jom kita lihat penerangan dan huraiannya. Okey, yang pertama ialah Bella menyedut keluar air dan udara di dalam kotak minuman. Okey, dan seterusnya apabila Bella telah pun menyedut keluar semua air dan juga udara, okey, dan mungkin ada sedikit udara yang masih tinggal di dalam kotak, maka ruang di dalam kotak tersebut menjadi separa vacuum, iaitu hanya mengandungi sedikit sahaja udara di dalam kotak tersebut. Okey, jadi apabila menjadi separa vacuum, maka tekanan udara di dalam kotak tersebut akan berkurang. Okey, jadi sekarang ini, okey, apabila dalam keadaan udara tinggal sedikit dan ruang di dalamnya menjadi separa vacuum, maka tekanan udara di dalam kotak tersebut adalah rendah. Okey, jadi apabila tekanan udara di dalam kotak menjadi rendah, automatically tekanan atmosfera di luar kotak akan menjadi lebih tinggi berbanding dengan tekanan udara di dalam kotak. Okey, jadi perbezaan tekanan di luar dan di dalam ini akan menyebabkan tekanan atmosfera yang lebih tinggi, lebih besar menekan
luar kotak minuman tersebut sehinggalah kotak minuman tersebut menjadi kemek. Okay, jadi itulah dia keadaan situasi yang mana tekanan atmosfera yang lebih tinggi di bahagian luar berbanding dengan tekanan udara di dalam kotak menyebabkan kotak tersebut menjadi kemek apabila air telah pun disedut keluar dan juga udara, sebahagian udara disedut keluar daripada kotak. Dalam gambar baca ini, anda dapat lihat sebuah tin susu yang mempunyai susu pekat yang masih banyak. Sementara gambar yang kedua ini pula menunjukkan susu yang mengalir dengan mudah keluar daripada tin susu. Okey, jadi kita dapat lihat perbezaan di antara kedua gambar ini. Gambar yang pertama, iaitu di bahagian kiri, susu tidak ataupun sukar untuk mengalir keluar. Sementara gambar wajah di sebelah kanan menunjukkan susu yang mudah mengalir keluar. Persoalannya, bagaimanakah susu pekat ini mudah untuk dikeluarkan daripada tin? Jadi, daripada kedua-dua gambar ini, apa yang kita dapat lihat ya, gambar di sebelah kiri hanya satu lubang sahaja ditebuk di atas permukaan tin. Sementara untuk gambar wajah di sebelah kanan, terdapat dua lubang yang ditebuk. Okay, jadi inilah dia perbezaan di antara kedua-dua gambar. Okay, dan kita lihat dahulu tin yang mempunyai satu lubang sahaja. Okay, apabila tin mula ditebuk lubang, okay, jadi susu akan sukar untuk mengalir. Dan ini adalah kerana tekanan udara di dalam tin adalah rendah. Okay, bermaksud kandungan udara di dalam tin masih lagi rendah kerana susu masih banyak di dalam tin. Okay, jadi akibat daripada tekanan udara di dalam tin yang rendah, maka tekanan atmosfera, iaitu tekanan udara di bahagian luar tin adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan tekanan udara di dalam tin yang lebih rendah kerana kandungan udara yang sedikit. Okey, jadi tekanan atmosfera yang lebih tinggi daripada luar menekan ataupun menghalang susu untuk keluar melalui lubang tersebut. Jadi susu kurang keluar ataupun sukar untuk dikeluarkan daripada tin. Ianya berbeza dengan tin yang mempunyai dua lubang. Okey, apabila kita tebuk lagi satu lubang, okey, di bahagian atas seperti gambar wajah ini, maka pada waktu ini tekanan udara di dalam dan di luar adalah sama. Okey, ini kerana tekanan atmosfera daripada luar, okey, kita boleh nampak akan melalui lubang kecil ini dan akhirnya tekanan di dalam dan di luar akan adalah menjadi sama. Okey, kerana lubang kecil ini ibarat seperti tingkap. Okey, jadi apabila tekanan di dalam dan di luar yang sama, maka tekanan atmosfera yang tinggi juga akan mempunyai nilai yang sama dengan tekanan udara di dalam tin. Jadi tekanan yang tinggi di dalam tin susu ini akan menolak susu untuk keluar melalui lubang di bawah. Maka susu akan mudah keluar dan susu akan terus mengalir keluar dengan bantuan tarikan graviti. Jadi inilah kaedah untuk memastikan susu pekat mudah dikeluarkan daripada tin dengan menebuk dua lubang supaya tekanan udara di dalam tin akan sama dengan tekanan atmosfera daripada luar. Contoh seterusnya ialah tin minuman. Berdasarkan gambar wajah ini, sebuah tin minuman yang kosong dipanaskan. Okey, dan kemudian tin minuman tersebut yang telah pun panas dimasukkan ke dalam air sejuk serta-merta. Okey, air yang sejuk. Jadi akan berlaku perubahan daripada segi suhunya. Jadi apa yang berlaku ialah tin aluminium tersebut akan terus menjadi kemek sebaik saja ianya direndam di dalam air sebelumnya. Okey, seperti mana gambar wajah ini. Okey, jadi mengapakah ini berlaku? Mengapakah tin minuman yang terbuat daripada aluminium ini boleh menjadi kemek sedemikian rupa? Okey, jom kita tengok huraiannya. Okey, ia bermula dengan tin minuman yang dipanaskan.
yang mana apabila dipanaskan, zarah-zarah udara di dalam tin tersebut akan bergerak dengan lajunya dan hasilnya menyebabkan kadar pelanggaran zarah-zarah udara dengan dinding tin minuman tersebut akan bertambah. Maka tekanan juga akan bertambah kerana kerap dilanggar oleh zarah-zarah udara tersebut. Jadi tekanan di dalam tin akan menjadi tinggi apabila dipanaskan. Okey, kemudian tin tersebut dimasukkan ke dalam air sejuk. Jadi berlaku perubahan pergerakan, kadar pergerakan zarah-zarah udara. Apabila sejuk, maka pergerakan zarah-zarah udara akan berkurang. Jadi kadar pelanggaran juga akan berkurang. Oleh itu, tekanan di dalam tin akan menjadi rendah serta-merta. Okey, maksudnya tekanan di dalam tin itu akan drop lah, akan berkurang. Okey, secara mendadak. Okey, kemudian apa yang berlaku apabila tekanan menjadi rendah, sangat rendah daripada asal, maka tekanan atmosfera di luar akan menjadi lebih tinggi daripada tekanan udara dalam tin tersebut. Jadi, oleh kerana itu, tekanan atmosfera yang tinggi akan menghasilkan daya yang tinggi, yang mana daya ini akan seterusnya menekan tin minuman tersebut daripada luar. Okay, sehinggalah tin berkenaan kita dapat lihat menjadi kemek. Contoh yang seterusnya ialah sebuah tun drum yang dipanaskan dengan api di bawahnya. Okay, sehinggalah berasap-asap seperti mana gambar rajah tersebut. Okay, kemudian apabila telah pun dipanaskan, okay, dengan serta-merta tun drum tersebut disiram dengan air yang sejuk. Okay, dan akhirnya apakah yang berlaku? Okay, tun drum ini apabila disiram dengan air yang sejuk berterusan, okay, didapati secara tiba-tiba saja tun drum ini menjadi kemek seperti ini. Sedangkan tun drum ini sangat kuat dan keras. Okey. Dan inilah akhirnya apabila berterusan disiram dengan air yang sejuk, ia menjadi semakin kemek sehinggalah ia jatuh. Okey. Jadi jom kita lihat penerangan bagi situasi ini. Okey, tun drum dipanaskan dengan api di bahagian bawah dan ditutup dengan rapat. Apabila dipanaskan dan ditutup dengan rapat, jadi tekanan di dalam tun menjadi sangat tinggi kerana molekul-molekul udara yang bergerak dengan laju apabila dipanaskan, cuba untuk menekan ataupun memberi tekanan kepada dinding dalam tun drum tersebut. Kerana udara tidak dapat dilepaskan keluar kerana tun ini ditutup dengan rapat. Jadi dengan tekanan yang sangat tinggi, apabila disejukkan dengan air sejuk, maka tekanan di dalam tun menjadi rendah dengan serta-merta. Ini kerana apabila suhunya sejuk, maka molekul-molekul udara ini tidak lagi bergerak dengan laju. Jadi selepas itu, tekanan atmosfera akan menjadi lebih tinggi berbanding dengan tekanan di dalam tun. Jadi ianya menghasilkan daya yang tinggi daripada luar yang mana menolak tun tersebut sehinggalah tun tersebut didapati kemek. Okey, jadi inilah dia penerangan bagaimana tun drum menjadi kemek. Aplikasi konsep tekanan udara yang akan kita bincangkan ialah pam sedut, hemisfera Magdeburg, penyedut minuman ataupun straw, sifon, pijar gawi, pembersih vacuum atau vacuum cleaner dan akhir sekali ialah penyangkut lekap. Jom kita tengok. Yang pertama ialah pam sedut. Ini adalah gambar rajah pam sedut yang kita dapat lihat di sini. Pam sedut diletakkan di atas lubang sinki yang mana sinki ini tersumbat dengan sisa-sisa makanan. Jadi apa yang kita biasa lakukan ialah kita akan menolakkan pam sedut ini ke arah bawah
dan seterusnya kita akan tarik ke atas untuk mengeluarkan sisa-sisa sumbatan. Betul kan? Okey, jadi kita perlu menolak pam sedut ini supaya udara dipaksa keluar daripada di bawah getah tersebut. Okey. Pam sedut ini biasanya adalah daripada getah. Diperbuat daripada getah. Okey, kemudian apabila udara telah pun dipaksa keluar, maka kita akan mula menariknya ke atas semula. Okey, jadi jom kita lihat penerangan bagi prinsip kerja pam sedut ini. Yang pertama ialah udara di dalam pam sedut dipam keluar sehinggalah di bawah bahagian bawah pam sedut ini menjadi separa vacuum kerana udara yang sedikit sahaja tertinggal berbaki di bawah pam sedut tersebut. Okey, yang seterusnya ialah dalam keadaan separa vacuum, tekanan udara di dalam sinki akan menjadi rendah. Okey, dan seterusnya apabila tekanan udara rendah, maka tekanan atmosfera yang berada di dalam pipe, okey, di belakang sisa sumbatan tadi akan lebih tinggi berbanding dengan tekanan udara di dalam pam sedut, iaitu di bawah pam sedut ini. Okey, jadi tekanan atmosfera yang tinggi akan menolak sisa makanan di dalam pipe sinki. Okay. Dan seterusnya, tekanan atmosfera yang lebih tinggi akan menghasilkan satu daya tolakan yang besar dan seterusnya akan dapat membantu mengeluarkan sisa sumbatan dan pam sedut pula tidak dapat ditarik. Contoh aplikasi yang kedua pula ialah Hemisfera Magdeburg. Hemisfera Magdeburg ini terdiri daripada dua getah yang akan dilekatkan di antara satu sama lain. Okey, yang mana akan dilekatkan dengan sehinggalah menjadi kedap udara. Okey, jadi Hemisfera Magdeburg ini yang mana udara di dalam hemisfera ini akan dipam keluar. Okey, semua udara dipam keluar sehinggalah menjadi vacuum. Kerana tidak lagi ada udara di dalam hemisfera ini. Seterusnya, okey, dalam keadaan vacuum, tekanan udara di dalam hemisfera akan menjadi sifar. Kerana vacuum. Okey, berbezalah kalau dengan separa vacuum kita belajar tadi, tekanan udara menjadi rendah sahaja. Tapi jika vacuum, tekanan udara menjadi sifar. Okey, kemudian apabila tekanan udara di dalam menjadi sifar, mestilah tekanan atmosfera di luar akan menjadi lebih tinggi. Okey, dan seterusnya tekanan atmosfera yang lebih tinggi ini akan menghasilkan daya tolakan yang besar yang mana akan dapat menolak hemisfera daripada luar. Jadi, kesannya kedua-dua hemisfera ini tidak dapat ditarik dan akan terus mendekat. Aplikasi yang ketiga pula ialah penyedut minuman ataupun straw. Okey, kalau anda dapat lihat daripada gambar rajah ini, okey, kita dapat lihat ada seorang sedang menyedut udara di dalam straw tersebut. Okey, jom kita lihat yang pertama. Udara di dalam penyedut minuman dikeluarkan. Okey, disedut keluar dan sehinggalah udara di dalam penyedut minuman menjadi separa vacuum kerana hanya sedikit sahaja udara yang masih tinggal di dalam penyedut minuman tersebut. Okey, yang seterusnya, keadaan separa vacuum di dalam straw ini akan menyebabkan tekanan udara di dalam penyedut minuman ini menjadi rendah. Okey. Jadi seterusnya apabila tekanan udara di dalam straw ini menjadi rendah, jadi tekanan atmosfera di bahagian luar akan menjadi lebih tinggi berbanding dengan tekanan udara di dalam penyedut minuman. Jadi tekanan atmosfera yang lebih tinggi ini akan menolak air masuk ke dalam penyedut minuman. Kerana
daya tolakan yang besar terhasil akibat daripada tekanan atmosfera yang lebih tinggi. Okey, jadi air akan masuk ke dalam penyedut minuman apabila ditolak oleh daya hasil daripada tekanan atmosfera. Contoh yang keempat ialah sifon. Dan ini adalah gambar wajah bagi sifon. Okey, daripada gambar wajah ini kita dapat lihat sebuah akuarium yang diletakkan satu tiub merentanginya. Okey, di hujung yang pertama tiub iaitu di hujung A diletakkan di dalam air. Okey, di dalam akuarium, manakala hujung satu lagi diletakkan menghala ke arah bawah. Okey, jadi pada asalnya tiub ini dipenuhi dengan udara. Okey, udara sahaja. Okey, jadi jom kita lihat apakah yang kita boleh lakukan untuk sifon ini berfungsi. Okey, jadi udara di dalam tiub pada asalnya disedut keluar, okey, melalui hujung B. Okey, udara keluar sehinggalah tiub ini menjadi separa vacuum. Kerana udara yang semakin berkurang di dalam tiub. Okey, oleh itu, apabila dalam keadaan separa vacuum, tekanan udara di dalam tiub itu menjadi rendah. Okey, jadi apabila tekanan di dalam tiub menjadi rendah, maka tekanan atmosfera di bahagian luar menjadi lebih tinggi berbanding dengan tekanan di dalam tiub itu sendiri. Jadi, tekanan atmosfera yang lebih tinggi menolak air masuk ke dalam tiub tersebut dan seterusnya dapat dikeluarkan daripada akuarium ke bawah. Okay, dengan menggunakan daya tolakan yang terhasil daripada tekanan atmosfera yang lebih tinggi. Contoh yang kelima ialah picagari, seperti mana gambar wajah yang ditunjukkan ini. Okay, daripada gambar wajah ini kita dapat lihat omboh ditarik ke atas. Okay, lihat tunjuk kepada anak panah ini. Jadi omboh ditarik daripada bawah ke atas sehinggalah isi padu udara di dalam silinder ini bertambah. Okay, jadi apabila isi padu udara di dalam silinder bertambah iaitu daripada hujung picagari sehinggalah ke omboh yang ditarik, maka kadar pelanggaran zarah-zarah udara dalam silinder ini akan berkurang. Ini kerana ruang yang besar menyebabkan kadar pelanggaran antara zarah dengan dinding silinder dan juga omboh akan berkurang. Jadi tekanan udara di dalam juga menjadi rendah. Jadi apabila tekanan udara di dalam silinder rendah, maka tekanan atmosfera di bahagian luar akan menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan tekanan di dalam silinder picagari ini. Okey, tekanan atmosfera daripada gambar wajah kita boleh rujuk dengan anak panah yang berwarna hijau. Jadi, dengan tekanan atmosfera yang tinggi akan menghasilkan satu daya tolakan yang besar daripada atas cecair yang mana seterusnya akan menolak cecair dalam bika ataupun dalam bekas untuk terus masuk ke dalam picagari. Akan menghasilkan daya tolakan yang
Contoh yang ketujuh ialah penyangkut lekap bergetah seperti gambar wajah ini. Okey. Yang pertama, udara di bawah getah akan ditekan keluar yang mana akan menghasilkan ruang separa vacuum di bawah getah di kawasan yang cikgu tunjukkan ini. Okey, biasanya untuk penyangkut lekap ni kita akan tekan dia ke arah dinding ataupun cermin yang kita nak tampalkan. Okey, jadi secara tidak langsung apabila kita tekan getah ini, maka udara di bawahnya ini akan dikeluarkan. Okey, seterusnya keadaan separa vacuum di bawah getah tersebut akan menyebabkan tekanan udara menjadi rendah di bawah getah. Okey, jadi apabila tekanan udara rendah, maka tekanan atmosfera yang lebih tinggi daripada luar akan menolak getah tersebut dan seterusnya akan melekat pada dinding ataupun cermin. Okey, kerana tekanan atmosfera yang tinggi akan menghasilkan daya tolakan yang besar. Jadi, terhasillah satu daya seperti mana anak panah yang berwarna merah pada gambar wajah ini. Jadi, penyangkut lekap akan berjaya dilekatkan. Jadi, kita telah pun mempelajari 7 aplikasi konsep tekanan udara di dalam kehidupan harian kita. Termasuklah pembersih vacuum, penyeduh minuman, pam sedut, penyangkut lekap, hemisfera Magdeburg, pecahgawi dan sifon. Sekarang, mari kita mempelajari tentang perkaitan altitude ataupun ketinggian dengan tekanan atmosfera. Gambar wajah ini menunjukkan seorang pendaki yang bernama Aiman berada di dua lokasi yang berbeza. Lokasi yang pertama adalah di bawah kaki gunung dan seterusnya Aiman akan mendaki sehinggalah sampai ke puncak gunung. Jadi, kedua-dua lokasi ini mempunyai perbezaan daripada segi ketinggian ataupun altitudenya. Jadi, kita nak lihat bagaimanakah tekanan pada kedua-dua altitude ini. Sebelum itu, jom kita lihat dahulu gambar wajah ini yang menunjukkan perbezaan kepadatan molekul-molekul udara. Di dalam gambar wajah kotak ni, kita dah boleh lihat ya di bahagian bawah, molekul ataupun zarah-zarah udara adalah lebih padat dan lebih banyak berbanding di bahagian atas yang bilangannya adalah lebih rendah. Okey? Jadi, ini adalah kerana molekul-molekul udara ataupun gas yang berada di atmosfera kita terdiri daripada molekul gas yang lebih tumpat dan juga yang kurang tumpat. Jadi, molekul-molekul gas yang lebih tumpat akan bergerak ke arah bawah atmosfera berbanding dengan molekul-molekul gas yang kurang tumpat akan kekal berada di atas. Jadi yang lebih tumpat biasanya akan ke arah bawah atmosfera. Oleh itu, di kawasan bawah gunung akan mempunyai molekul gas yang lebih banyak berbanding dengan di atas gunung. Okey, jom kita lihat. Okey, kita mulakan dengan di atas gunung terlebih dahulu. Di atas gunung, altitude adalah lebih tinggi. Okey. Jadi, apabila altitude lebih tinggi, maka ketebalan atmosfera di atas Aiman juga adalah kurang berbanding dengan apabila Aiman berada di bawah gunung. Okey, di samping itu, molekul udara juga adalah lebih rendah kepadatannya berbanding dengan di bawah. Oleh itu, molekul udara yang rendah juga ketebalan atmosfera yang lebih rendah menyebabkan tekanan yang dikenakan ke atas Aiman adalah lebih rendah. Okey, seterusnya, jika Aiman berada di bawah gunung, altitudenya adalah lebih rendah, ketinggiannya lebih rendah. Maka di kawasan yang altitude lebih rendah, ketebalan lapisan atmosfera yang berada di atas Aiman adalah lebih tebal dan molekul udara juga kepadatannya adalah lebih tinggi kerana kebanyakan gas adalah lebih tumpat. Jadi, molekul-molekul gas yang lebih tumpat akan berada banyak di bahagian bawah. Oleh itu, dengan ketebalan lapisan atmosfera yang lebih tebal, juga kepadatan molekul udara yang lebih banyak, maka ia akan memberi tekanan yang lebih tinggi ke atas Aiman.
Jadi, kesimpulannya ialah apabila berada di tempat yang tinggi iaitu altitude yang tinggi, maka tekanan menjadi rendah. Okay, tekanan atmosfera ataupun tekanan udara di altitude yang tinggi menjadi rendah. Sementara apabila berada di bahagian bawah ataupun yang tidak tinggi, altitude adalah rendah ketinggiannya, maka tekanan udara atau tekanan atmosferanya adalah lebih tinggi. Apakah yang akan terjadi kepada botol minuman pada lokasi yang berbeza altitude? Jom kita lihat. Kita akan lihat perbandingan bagi keadaan sebotol air mineral yang dibawa turun daripada atas gunung ke bawah gunung. Okey, kita lihat dahulu pada ketinggian 14,000 kaki dari aras laut, iaitu pada kedudukan yang tinggi di atas gunung. Botol kelihatan kembung. Okey, botol kosong ini kelihatan kembung dan ianya berbeza apabila botol ini dibawa turun daripada gunung pada ketinggian 9,000 kaki dari aras laut. Okey, keadaan botol adalah sedikit kemek. Dan botol yang sama dan tidak dibuka penutupnya dibawa turun lagi daripada gunung sehinggalah mencapai ketinggian 1,000 kaki dari aras laut. Okey, aras yang lebih rendah, maka keadaan botol minuman didapati sangat kemek daripada sebelumnya. Okey, jadi kita dapat lihat di sini perbezaan yang ketara bagi botol mineral yang sama apabila dibawa turun daripada gunung. Okey, bagi menerangkan situasi ini, kita dapat lihat ya di sini pada ketinggian yang tinggi iaitu 14,000 kaki, altitude yang tinggi, maka tekanan atmosfera di atas gunung yang tinggi adalah lebih rendah. Okey, seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini. Jadi, dengan tekanan dalam botol yang lebih tinggi daripada tekanan atmosfera di luar botol ini, maka botol akan kembung. Jadi, kita dapat lihat pada gambar rajah tersebut ya, tekanan dalam botol yang tinggi daripada luar akan menolak bahagian dalam dinding botol sehinggalah botol tersebut kekal kembung walaupun botol ini kosong. Okey, seterusnya apabila ianya dibawa turun pada ketinggian yang lebih rendah, jadi tekanan atmosfera adalah lebih bertambah daripada altitude yang lebih tinggi. Jadi tekanan atmosfera yang bertambah akan menekan atau menolak botol tersebut daripada luar. Dan pada altitude yang sangat rendah, yang lebih rendah, maka tekanan atmosfera akan bertambah lebih tinggi. Jadi tekanan atmosfera yang lebih tinggi daripada luar botol akan menyebabkan tekanan ataupun menekan atau menolak botol daripada luar sehinggalah botol ini bertambah kemek. Okey, jadi tekanan pada waktu ini tekanan atmosfera daripada luar adalah lebih tinggi daripada tekanan dalam botol tersebut. Oleh itu, botol akan kelihatan lebih kemek daripada botol di atas gunung. Takat didih air ialah 100 darjah Celsius pada aras laut. Tetapi, adakah takat didih air akan berubah apabila diletakkan pada altitude yang berbeza? Jom kita tengok. Seorang pendaki telah pun menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji kesan kepada takat didih air pada 3 lokasi yang berbeza altitude di Gunung Everest. Lokasi yang pertama adalah di Kathmandu iaitu pada ketinggian 1,300 meter dari aras laut. Pada ketinggian ini, takat didih air didapati pada suhu 97 darjah Celsius. Pendakian diteruskan sehinggalah sampai ke Namche Bazaar iaitu pada ketinggian 3,500 meter dari aras laut dan air telah pun didapati mendidih pada suhu 91 darjah Celsius. Dan pada lokasi yang seterusnya iaitu di Everest Base Camp iaitu pada ketinggian 5,300 meter dari aras laut,
air telah pun didapati mendidih hanya pada suhu 82 darjah Celsius sahaja. Jadi, kita dapat lihat perbandingan yang jelas pada gambar wajah ini. Ketiga-tiga gambar wajah ini menunjukkan bahawa semakin bertambah altitude ataupun ketinggian, maka semakin berkurang takat didih air. Okey, ini adalah kerana pada altitude yang lebih rendah, tekanan atmosfera adalah lebih tinggi. Jadi dengan tekanan atmosfera yang lebih tinggi menekan ataupun menghalang air yang telah pun menjadi steam di permukaannya daripada mudah terbebas. Jadi steam yang berada di permukaan air sukar terbebas akibat tekanan atmosfera yang tinggi menekan permukaan air. Jadi proses pendidihan adalah lebih lambat berlaku. Okey, jadi kerana steam ini sukar terbebas. Okey, jadi steam akan terbebas pada keadaan yang benar-benar panas. Jadi disebabkan itu takat didih air adalah tinggi, iaitu sehingga mencapai 97 darjah Celsius. Keadaan adalah berbeza apabila altitude tinggi, okay, yang mana tekanan atmosfera yang dikenakan ke atas permukaan air adalah lebih rendah. Jadi apabila tekanan ke atas permukaan air lebih rendah, maka air yang telah berubah menjadi steam, okay, akibat proses pendidihan mudah terbebas ke persekitaran. Jadi apabila mudah terbebas, jadi ianya akan lebih cepat mendidih. Jadi dengan suhu yang lebih rendah, air sudah pun mencapai takat didihnya dan menjadi steam. Okay, dan inilah yang menyebabkan semakin bertambah altitude, jadi semakin rendah takat didih airnya. Dan sebaliknya, apabila berada di tempat yang bawah ataupun altitude yang lebih rendah, maka takat didih air adalah lebih tinggi. Sekian saja perkongsian cikgu tentang tekanan atmosfera untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa like video ini dan subscribe YouTube channel cikgu. Bye semua!